Afala tatazakkarun, apakah kamu tak dapat peringatan? Itu Allah cabar banyak manusia ya, supaya berfikir, supaya menggunakan otak. Allah bagi kita otak untuk berfikir. Sebab kita ni, dalam diri kita ni ada 4 unsur. Pertama akal, kedua fizikal ataupun jasmani, ketiga roh, keempat nafsu. Keempat-empat ni mesti kita developkan ataupun optimumkan sampai kepada kemuncak dia. Akal, asuh dia supaya kita banyak berfikir, banyak membaca, banyak berdiskusi, banyak buat brainstorming supaya akal tu cergas, supaya akal tu boleh berfikir. Yang kedua, badan kita ni, jasmani kita, pelihara betul-betul supaya dia sihat, supaya umur dah 90 sihat lagi. Tengok orang depan saya ni, umur 90 sihat lagi. Macam mana tak ada darah tinggi, tak ada, jagalah menolong. Permakanan dia jaga, exercise dia jaga. Itu kedua. Yang ketiga roh. Roh tu pun nak dibagi makan. Makanan roh ialah ibadah, ialah segala kebaikan, segala ibadat kita kepada Allah SWT, itu makanan roh. Bila kita sembahyang, roh tu bertambah kuat. Bila kita baca Quran, roh tu bertambah kuat. Bila kita berusrah, roh tu bertambah kuat. Dan yang keempat, nafsu. Nafsu ni jangan disuburkan. Nafsu tu nak dikawal. Kawal nafsu tu, jangan bagi dia melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan kita. Kalau empat-empat ini boleh kita develop, baru kita boleh menjadi orang yang sempurna. Di antaranya akal. Itu pertama, fikir pada Tuhan. Yang kedua, fikir pada barang yang bergantung dengan hamba. Kalau Tuhan maha sempurna, hamba maha lemah, maha cacat, maha tak guna. Tuhan maha tinggi, hamba maha rendah. Tuhan maha bijak, hamba maha bingung. Tuhan maha gagah, hamba maha lemah. Tu kena fikir kita ni. Hamba ni opposite daripada apa yang Tuhan ada. Tuhan maha melihat, hamba maha buta. Tuhan maha mendengar, hamba maha peka, dan sebagainya. Itu barang yang bergantung dengan hamba. Kalau kita fikir dua-dua ni, barulah kita sedar bahawa Allah itu sempurna. Allah jadikan segala itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ni kita ni tak reti bahasa. Itu yang selalu korang ajar dengan Allah tu. Ni orang azan buat tak reti je. Rasa dia tak ada rasa apa? Tak ada rasa committed nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dia tak sedar. Dia tak pernah berfikir apa akan jadi pada diri dia. Allah fikir kesempurnaannya kita ni, apa akan jadi dia akan datang. Lepas ini apa jadi? Ini okey lah tu, sihat walafiat. Tengok lagi 10 tahun, mana rupanya? Agak-agak mana rupanya? Ajar repair 10 tahun, esok mana rupanya lagi? Zul, 10 tahun lagi, apa agak macam mana agaknya? Apa akan jadi? Kemudian akhir sekali apa jadi? Mati. Bila mati apa jadi? Jadi bangkai yang hina. Inilah kita. Jadi kalau kita tak fikir tu, bila kita nak sedarnya? Itu yang umur 70 tahun baca Quran tak reti lagi. Udah umur 70 tahun semayang pun kadang ada, yang kadang tak ada, yang kadang datang, kadang tak datang. Kalau datang pun lambat-lambat aja. Dia lambat, nombor 1 lambat datang, dia nombor 1 cepat balik. Pasal tak memikirkan diri dia, apa akan jadi pada diri dia. Itu disuruh fikir dong. Maka ada pun fikir pada Tuhan itu telah ditegah oleh syarak daripadanya. Jangan mencari Tuhan. Fikir boleh, fikirkan kebesaran Allah, tapi jangan memikirkan mana rupa Tuhan ni. Gemuk ke, kurus ke, besar ke, kecil ke, tinggi ke, rendah ke, hijau ke, merah ke, biru ke, hitam ke. Jangan fikir tu. Tak boleh ya. Syarak tidak membenarkannya.
tersebut di dalam Sahihain. Sahihain ni dua hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dipanggil Sahihain. Ya, hadis sahih Muslim dan hadis sahih Bukhari. Kedua-dua tu dihimpunkan namanya Sahihain, dua yang sahih. Apa sebut dalam hadis Sahihain tadi? Barang yang menguatkan haram memikirkan pada Khaliq. Apa pasal kita haram memikirkan pada Khaliq? Khaliq itu bukan minuman, bukan minum Khaliq. Apa Khaliq? Pencipta. Kita ni apa? Allah tu Khaliq, kita ni apa? Makhluk. Sekali lagi, Allah tu Khaliq, kita tu apa? Makhluk. Makhluk boleh fikir, Khaliq jangan dipikirkan. Seperti khabar Bukhari, kata Bukhari, datang syaitan akan seorang daripada kamu. Syaitan datang jumpa salah seorang dari kita. Maka berkata, ya, siapa menjadikan begini-begini dan siapa menjadikan begini? Dia nanya kita, Tuhan, tu apa syaitan tu nanya? Matahari tu siapa menjadikannya? Bulan tu siapa menjadikannya? Bintang tu siapa menjadikannya? Pokok tu siapa menjadikannya? Kamu siapa menjadikannya? Kita menjawab apa? Kita menjawab apa? Tuhanlah yang menjadikan. Betul dia jawab kita tu. Lepas tu ditanya adik syaitan lagi, ditanya adik iblis lagi, Tuhan tu siapa menjadikannya? Dia nak nampak. Tuhan tu siapa menjadikannya? Udah, masa itu kita tercari-cari. Itu kerja syaitan, meragu-ragukan manusia. Mendatangkan keraguan kepada manusia. Tengok, datang syaitan kepada manusia. Seorang daripada kamu, maka berkata, ya, siapa menjadikan begini-begini dan siapa yang menjadikan begini? Hingga berkata, ya, siapa menjadikan Tuhan engkau? Maka apabila sampai akan dia demikian itu, hendaklah minta berlindung dengan Allah daripadanya. Dan hendaklah tertegah dan berkata, ya, amantu billah. Apa arti amantu billah? Aku beriman dengan Allah. Aku beriman dengan Allah. Allah larang aku untuk membicarakan lebih lanjut tentang Allah. Cukuplah kita percaya Allah itu menjadikan alam ini. Termasuk diri kita ni dijadikan oleh Allah Ta'ala. Amantu billah. Itu hadis sahih tu. Syaitan datang jumpa orang. Jumpa mana-mana manusia. Ada tak terlintas di hati kita ni? Siapa menjadikan ini? Siapa menjadikan ini? Siapa menjadikan ini? Kemudian akhirnya kita akan tanya-tanya diri kita ni, siapa pula menjadikan Allah? Seolah-olah Allah tu dijadikan. Itu yang gunanya kita nak mengaji ilmu tauhid tau. Itu gunanya kita nak mengaji sifat 20 tau. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Wa innakum lan taqduru qadrah. Fikir oleh kamu kepada kejadian Allah dan jangan kamu fikirkan kepada Allah. Jangan fikirkan Allah tu macam mana kejadiannya. Siapa menjadikannya, siapa menciptakannya. Kalau fikir tu akhirnya membawa kepada kufur. Membawa kepada derhaka kepada Allah Taala. Jadi kafir jadinya. Kalau banyak benda fikir tentang Allah. Nak fikir apa? Fikir kejadian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Fikirkan langit, fikirkan bumi, fikirkan pokok-pokok, fikirkan binatang-binatang. Fikirkan laut, fikirkan ikan-ikan di laut dan sebagainya. Itu boleh fikir. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ihtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, kata Allah. Sesungguhnya kejadian langit dan bumi dan pertukaran siang dan malam adalah sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka-mereka yang mahu berfikir. Itu suruh kita fikir tu. Allah jadikan langit, Allah jadikan bumi, Allah jadikan makhluk ini, segala binatang-binatang, segala serangga-serangga, segala burung-burung, margas tua, ikan-ikan di laut, Allah jadikan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada binatang yang besar, ada binatang yang kecil, ada binatang yang gagah, ada binatang yang garang, ada binatang yang halus, ada binatang yang laju, ada binatang yang perlahan. Semua Allah jadikan tu. Kemudian pertukaran antara malam dan siang. Lepas malam siang, lepas siang malam, lepas malam siang.
Semua ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang mau berfikir. Kena berfikirlah tuan. Kalau Allah jadikan malam, apa macam? Tuan-tuan. Kalau Allah jadikan malam je tak ada siang-siang, macam? Apa jadi? Dulu dah saya kabur sini dah. Apa jadinya? Seronok dia. Malam je boleh mengeluh kerja-kerja. Apa jadi? Cuaca makin lama makin sejuk, makin lama makin sejuk, makin lama makin sejuk, 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 sejuk. Akhirnya udah bertahun-tahun malamnya langsung tak dapat matahari. Apa macam? Sejuk, 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 sejuk. Akhirnya segala yang cair semuanya beku. Sungai beku, laut beku, tasik beku, parit beku. Akhirnya yang cair dalam badan kita pun semua jadi, yang jadi semuanya jadi beku. Darah jadi beku, air kencing dalam badan kita jadi beku. Apa saja yang cair dalam badan ni semua beku. Bila dah beku apa jadi? Apa jadi? Padamlah semuanya. Termasuk yang bercakap ni. Kalau darah dah beku, padamlah. Di sini pesenih kot. Okey. Betul. Lain kali tahulah. Begitu juga kalau tampilnya siang aja. Siang aja, tak ada malam-malam. Matahari di atas jam siang, sebulan siang, setahun siang, 10 tahun siang, 100 tahun siang. Macam? Apa macam tuan-tuan? Guna kalau otak ni. Banyak graduate banyak tu yang ada jarak jauh ada, jarak dekat ada. Yang dulu universiti tu ada, universiti ni ada. Cuba fikir. Kalau dia siang je macam? Matahari tu tak ada turun-turun macam? Panas ajalah jadinya. Makin lama makin panas, makin lama makin panas, makin lama makin panas. Tak ada imbangan antara panas dan sejuk. Bila panas jam-jam apa jadi? Apa jadi? Menggelegak lah. Kering tak ngapa menggelegak. Sebelum kering tu jadi menggelegak. Air laut menggelegak, air sungai menggelegak, air telaga menggelegak, air parit menggelegak, air tasik menggelegak. Termasuk segala yang cair dalam badan kita semua menggelegak. Padam? Padam tak? Padam juga. Beku pun padam, menggelegak pun padam. Ini pertukaran antara siang dan malam. Untuk menandakan kebesaran Allah Ta'ala bagi orang-orang yang mahu berfikir. Baik. Sebab itu jangan fikir tentang Allah yang menjadikannya. Fikir tentang kejadian Allah Ta'ala. Kalau kejadian itu pun sempurna, yang menjadikan itu lagi sempurna. Kalau tidak, kena terpedaya dengan syaitan. Maka apabila sampai akan dia yang demikian itu, maka kita kena kata apa? Amantu billah, aku beriman dengan Allah. Dan kata sabda Nabi lagi, fikir olehmu pada kejadian Allah dan jangan fikirkan pada Allah. Maka bahawasanya kamu tiada kuasa akan kadarnya. Tak mampu otak kita memikirkan tentang Allah yang menjadikan alam ini. Tetapi alam yang dijadikan oleh Allah boleh kita fikir. Dan ada pun fikir pada barang yang bergantung dengan hamba. Fikir tentang diri kita sendiri yang bergantung dengan hamba. Hamba ni siapa? Kita lah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menjadi hamba-hambaku. Sebab itu kita tak marah kalau dipanggil orang kita ni hamba Allah. Siapa marah angkat tangan? Kalau orang panggil kita ni hamba Allah, marah ke? Tuan Haji Repin mikir ni hamba Allah, marah ke?
Marah ke? Ada rasa nak nampar saya? Ada tak? Tuan Jisa, mikir ni hamba Allah lah, marah kan? Kalau dekat kedai kopi macam? Kalau dekat kedai kopi je lah, mikir ni hamba Allah lah, macam? Terus ngajak mu kita minum ustaz. Seronok dia bila dipanggil hamba Allah. Walaupun orang tu tak pernah sembahyang, tak pernah datang, duduk tepi surau, tak pernah pergi surau, kalau dipanggil hamba Allah, dia suka tak? Suka, kerana kita memang fitrahnya suka menjadi hamba Allah. Tapi kalau saya kata mikir ni hamba dunia, macam? Macam tu, kalau saya ngapa? Mikir ni hamba dunia lah, macam? Kalau dekat dengan dia apa? Pang, tampol. Pasal apa? Kerana fitrahnya tak suka menjadi hamba dunia. Dia suka jadi hamba Allah. Itu semula jadi naluri manusia. Memang dia suka menjadi hamba Allah. Dia tak suka menjadi hamba selain daripada hamba Allah. Jadi fikirkan tu, bergantung dengan hamba. Maka sayugianya bahawa ia fikir, adakah ia di atas maksiat. Bila maksiat tu agak-agaknya Tuhan biarkan je ke? Bila kita melakukan maksiat, dibiarkan Tuhan ke? Maka hendaklah bersegera ia kepada taubat, kerana maksiat tu dia membawa kepada kebinasaan. Bila kita langgar je perintah Allah, dalam dunia ni pun kita menderita, dalam dunia ni pun kita mendapat keseksaan. Buat je langgar perintah Allah, tak tenang hidupnya. Orang yang tak sembahyang tu tenang hidupnya. Orang yang tak puasa Ramadan tu senang tak? Tenang hidupnya. Bahagia kan? Sebuah lah. Hidupnya tak bahagia. Sentiasa nak metor je, sentiasa nak marah je. Rumah tangga dia pun tak ada aman kalau dia sentiasa derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak percaya terang. Tak usah sembahyang 5 waktu, tak usah puasa bulan Ramadan, kerjanya mencuri aja, merompak aja, nipu orang aja. Tenang ke hidupnya? Tak ada maunya tenang tau. Kerana ketenangan tu datang dari siapa? Dari Allah Taala. Saya ni dah tua tuan-tuan. Berbagai-bagai pengalaman yang telah saya rasai. Yang derhaka pun ada, yang taat pun ada. Tak nak saya sebut apa benda yang derhaka tu. Yang taat boleh lah sebut. Sudah dilalui berbagai-bagai kondisi, berbagai-bagai cara, berbagai-bagai situasi. Tapi bila kita masuk dalam bidang dakwah, masuk kita dalam bidang ketaatan kepada Allah, barulah tenang sikit jiwa. Baru ada rasa orang sikit. Kalau tidak entahlah. Mujurlah Allah datangkan hidayah supaya kita boleh menjadi orang yang taat kepadanya. Kalau tidak entahlah apa jadi, tak tahu kita. Jadi bertuahlah kita duduk di kampung ni. Kerana di kampung ni boleh dikatakan banyak jemaah-jemaah yang mendidik kita supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Kalau tidak tak tahulah. Sebab itu kalau orang yang derhaka tu, dia tak tenang jiwanya. Asyik nak meto je. Tuang sana, tuang sini, yang ini orang hutang tak bayar, ini hutang tak bayar, senang ke hidupnya? Tak ada susah, tak ada tenang susah hidupnya. Maka hendaklah dia syukur. Sebab kalau dia mengikuti perintah Allah, dia taubat. Bila taubat dia istighfar. Bila istighfar tenang jiwa. Dia rasa kita lepas sembahyang tadi, ada tak rasa lega sikit lepas sembahyang tu? Lepas salam macam tu imam tadi, lepas tu dia wirid doa, ada tak rasa lega sikit? Kalau tak ada rasa, entahlah. Buat berdarah dia. Jadi kita lepas buat kebaikan tu, dia ada Allah bagi sense of relief. Ada rasa apa? Rasa bersyukur kerana Allah jadikan kita ni. Maka hendaklah syukur. Kita syukur dengan kebaikan Allah Ta'ala. Kemudian fikirkan pada memindahkan segala anggotanya daripada maksiat kepada taat. Anggota tu kita pindahkan daripada maksiat kepada taat. Rasalah tuan-tuan, ada yang dah tua dari saya pun ada. Masa muda dulu banyak melakukan maksiat. Kalau ada lah tuan-tuan, tak ada melakukan maksiat. Kalau ada yang melakukan maksiat, sekarang ni kita tak melakukan maksiat, ada tak rasa relief, rasa lega rasanya? Ada tak? Kalau tak ada, entahlah, tak pernah lakukan maksiat tu. Mesti ada rasa lega tu.
Alhamdulillah, aku dah tak ada tinggal semayang. Dulu nehen aja tak semayang. Dulu lantak lah orang azan, tak reti aja. Itu sebab di antara orang yang dapat lindungan aras ialah pemuda yang warak. Orang muda sampai tua tak pernah melakukan maksiat. Maka dia di antara orang yang dijamin dapat lindungan aras. Ya, kita ni dah tua. Baru nak apa, tak ada jaminannya itu, tak ada dah. Jaminan pemuda yang warak tu kita tak masuk. Kita ni pasal masuk apa? Golongan petua yang wakra. Tahu petua? Bukan pemuda, petua yang wakra. Bukan warak pun, yang wakra. Ya. Dapatlah lindungan aras, insya-Allah. Tapi bukan petua yang wakra tu tak dapat. Ada yang lain ya, iaitu umpamanya hatinya hanya tertambat kepada masjid. Itu dapatlah. Ataupun dia berjumpa dan berpisah semata-mata kerana Allah, macam malam ni. Ya, kita datang kenapa? Kerana Allah. Balik kan? Kerana Allah. Dapatlah, adalah. Adalah apa nama sebab mengapa kita ni layak dapat lindungan aras. Ya. Tapi pemuda yang warak tu tak dapat. Pasal kita masa muda memang tak ada warak. Wakra aja sana kemari. Saya lah, tuan-tuan tak tahu saya ya. Itu dia. Banyak berfikir, itu kena fikir tu. Malam ni tajuknya fikir. Jangan duduk saja, fikir. Macam mana? Kalau nak ego-ego, nak bangga-bangga, nak takabur, fikirkan bahawa kita ni kejadiannya macam mana? Daripada tanah yang hina, daripada air yang hina. Lepas tu dalam badan penuh benda-benda yang hina. Ya. Korek biji mata bangkit dari tidur, ada apa? Ada apa? Bangkit dari tidur, korek mata, ada apa? Ada tarik mata. Mulia benar ke tarik mata tu? Korek hidung, ada apa? Lawa benar ke tarik hidung tu? Lantaklah pangkatnya besar macam mana pun, tarik hidungnya berkega ke? Boleh jual? Lagi? Bila nyongin nampak apa? Nampak apa? Tarik gigi. Bila korek telinga, ada apa? Ada tarik telinga. Esok dah mati esok, jadi bangkai yang hina. Ya, megah benar ke jadi bangkai yang hina? Itu. Dari sebab itu kita tak ada sebab. There is no reason for you to be proud of yourself. Tak ada alasan mengapa kita nak takabur. Tak ada alasan mengapa kita nak bongkak. Tak ada alasan kenapa kita nak ego. Karena kita ni hina kejadiannya. Nanti akan menjadi bangkai yang hina. Itu kena fikir tu. Itu guna otak. Ya, fikirkan diri kita tu. Maka menjadikan dua matanya membimbang dengan tilik iktibar. Apa yang kita tengok, kita pandang dengan iktibar. Apa akan jadi pada diri kita? Sentiasa mencari pengajaran. Kita tengok gunung dapat pengajaran, tengok laut dapat pengajaran, tengok tengok sungai dapat pengajaran, tengok matahari dapat pengajaran, tengok bulan dapat pengajaran. Itu belajar daripada alam ini. Itu disuruh wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan sentiasa memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Kena berfikir tu. Sentiasa mencari pengajaran. Dan lidahnya membimbang. Lidah pula bimbang. Apa bimbang? Sentiasa dengan zikir, istighfar. Banyak berzikir, sangat banyak istighfar. Hendakkan hidup tenang, banyak berzikir, banyak istighfar, banyak bertaubat. Ya. Sebab itu jadi syariat oleh Imam Syafi'i. Ada zikir-zikir lepas sembahyang. Sebab itu selalu saya sebut, jangan lepas sembahyang tu lepas salam bah, lepas salam bah, lepas salam bah. Tahu bah? Apa bah? Apa bah? Kumbah. Lepas salam kumbah. Banyak zikir, banyak tahmid, banyak tahlil, banyak takbir, banyak takdis dan sebagainya. Ya. Ini dah dia nombor satu lambat datang, dia juga. Bila soleh je lepas salam, dia yang masbuk. Tiap-tiap kali sembahyang masbuk, tiap-tiap kali sembahyang masbuk. Lepas tu tengok-tengok dah tak mandang. Dia juga nombor satu balik. Bukan orang sini ni ya, jangan menyalah mata dengan saya. Orang sini tak ada tempat lain. Dia yang paling lambat sampai, dia yang nombor satu balik. Ada ke tak orang kopi tu? Korang benar zikir, lepas tu
heboh dengan masalah. Dia masalah, anak-anak masalah, isteri masalah, jiran masalah belaka. Pasal apa? Kerana Tuhan tak bagi ketenangan. Pasal dia meminta kepada pergolakan hidup. Dia minta pergolakan itu, tak dapat dia nak mencari ketenangan, tak jumpa. Jadi Allah tak bagi ketenangan bagi dia, kerana ketenangan itu datang dari siapa? Dari Allah. Hendakkan tenang, ingat Allah Ta'ala. Tak ada lain. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ada dah ayat bunyi tu. Ketahuilah dengan banyak berzikir dengan Allah itu akan menjadi jiwa akan menjadi tenang. Bukan tenang jiwa tu minum arak, tak ada mahu tenang jiwa. Bukan tenang jiwa tu isap dadah, tak ada mahunya tenang jiwa. Bukan tenang jiwa tu tengok televisyen, tak ada mahu tenang jiwa. Yang mahu tenang jiwa apabila kita mengingati Allah. Cukup time sembahyang, cukup time puasa, cukup time zikir dan sebagainya. Banyak berzikir dengan Allah Ta'ala. Dan istighfar. Istighfar tu minta ampun. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekarang ni sikit benar orang berzikir dah. Cukup sikit orang berzikir. Main kotut je, main potong-potong je. Zaman kita budak-budak tu tak ada macam ni. Main kotut aja. Tahlil pun kotut aja. Cukup je dah berhenti. Takut nak panjang-panjang tahlil. Pasal zaman kita tu macam mana? Panjang tahlilnya tau. Ini tak ada. Semuanya tahlilnya kotut aja. Pasal apa? Tak tahu kenapa tak hendak benar zikir. Ketik benar ke nyebut la ilaha illallah tu? Tuan-tuan, ketik benar ke nyebut la ilaha illallah tu? Itu yang lepas sembahyang, lepas salam bah, lepas salam bah, lepas salam bah. Pada lepas salam tu ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu pengakuan kita, aku janji kita dengan Allah. Getik benar ke nyebutnya? Patut berapa kali? 10 kali. Itu paling common tu. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang kusembah melainkan Allah. Wahdah, yang esa, yang satu, yang tunggal. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, baginya lah kerajaan. Walahul hamd, dan baginya lah segala puji-pujian. Yuhyi wa yumiit, dia menghidup dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya dia atas tiap-tiap sesuatu itu amat berkuasa. 10 kali, bukannya lama benar. Ada ke orang pensan nyebut 10 kali? Tuan-tuan, ada ke orang pensan nyebut 10 kali tu? Tak ada pensan. Jadi sebutlah. Lagi kita banyak sebut, lagi tenang jiwa kita. Kerana apa? Bila banyak zikir, Allah janjikan ketenangan jiwa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, barang siapa yang ada masalah hidup ni, ubatnya tak ada lain, banyak berzikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk saya lah, saya ni mengambil pelajaran dari sini ni. Kerana saya pun bukan yang banyak berzikir juga, koman juga. Jadi kena improvekan diri kita tu, banyak lagi zikir kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah pada sekalian anggotanya malam dan siang di dalam taat akan Tuhan Al-Wahid Al-Qahar. Tuhan tu sifatnya Al-Wahid. Apa tu Al-Wahid? Esa, tunggal. Al-Wahid Al-Qahar. Apa tu Al-Qahar? Yang amat berkuasa. Kemudian fikir ia pada bersegera bagi segala waktunya. Apa saja waktu yang ada bagi kita, bersegera untuk kebaikan. Fastabiqul khairat, bersegeralah kamu dalam hal-hal kebajikan. Segala waktunya dengan segala yang sunat, barang sekuasanya, at the highest level. Ikut kemampuan kita, setakat mana yang upaya kita, sedaya upaya buat yang sunat tu. Jangan juih-juih aja bibir tu dengar sunat. Allah, sunat bukan wajib. Juih aja bibir tu. Allah, sunat bukan wajib. Zikir bukan wajib. Memang tak wajib, tapi dia punya kesan tu. Orang yang banyak zikir dengan orang yang tak berapa hendak zikir tu ada beza tak dalam kehidupannya? Tak ada terang.
Kalau dia ada masalah umpamanya dalam hidup dia, banyak-banyak berzikir. Lama-lama insya-Allah dia akan jadi jiwanya tenang. Ini boleh try ni. Zaman dulu orang tak berapa ingatkan Allah Taala, lepas tu dia masuk dalam kumpulan dakwah umpamanya. Lepas tu dia masuk dalam dakwah, pergi ke sana kemari. Tengok orang tabligh tu, tenang ke tak? Orang tabligh tu tenang hidupnya, macam mana apa keadaan dia? Tenang aja, banyak zikir dari masjid ke masjid. Dia tak ada apa kerja, berzikir aja. Ya? Bukan dia tu komand-komandnya ke? Ada yang doktor, ada yang engineer. Tapi kalau mereka banyak zikir apa? Tenang hidupnya. Tak ada kelang kabut. Tak ada macam kita ni kelang kabut je. Saya pun kelang kabut lagi lari. Pasal apa? Pasal saya ni korang nak zikir. Coba kita improve kan kita punya zikir tu. Banyakkan. Pelbagaikan zikir tu. InsyaAllah akan tenang jiwa tu. Itu nak kena fikir tu. Itu dia suruh kita berfikir. Kemudian tengok fikir Kemudian fikir pada bersegera bagi segala waktunya dengan segala yang sunat barang sekuasanya. Malanglah kalau umur dah 80, 70, sekali pun tak pernah sembahyang tahajud malam, cukup malanglah. Tuan-tuan ni rajin, saya tahu lah, jangan menyolang mata dengan saya. Tak pernah sekali pun bangkit tahajud malam apa macam, punyalah malangnya. Termasuk saya lah, saya dah 75, 73 umur ni tahu. Kalau sekali pun tak pernah bangkit sembahyang tahajud, sekali pun tak pernah sembahyang qabliyah dan ba'diyah, sekali pun tak pernah sembahyang hajat dan sebagainya, benda-benda yang sunat tetap pernah dia buatnya, malanglah dia. Esok ngedit tengok orang dapat pahalanya, tahu? Tahu ke ngedit? Tahu ke ngedit? Apa ngedit? Terbedit-bedit mata tu. Tengok lepas isyak ni kan, berapa orang yang nunggu? Berapa orang yang sembahyang sunat? Berapa orang yang terus balik je? Tengoklah kalau kita di sini kan, tengok. Macam yang getik benar nak sebut nama Allah tu, Allahu Akbar, getik benar ya. Terus cabut aja. Sini tak ada lah ya, sini tak ada. Jangan dah ada yang menyolang macam tu. Dia ni tak ada apa kerja, ngati kemih aja datang kemari ni. Kemudian fikirkan ia pada bersegera bagi segala waktunya. Sembahyang biar waktunya segera. Fastabiqul khairat, jangan lambat-lambat ada 6 tempat wajib disegerakan. Pertama, taubat. Kedua, orang kafir nak masuk Islam, segera diislamkan. Ketiga, hutang, segera dibayar. Dapat gaji terus bayar. Keempat, anak dara. Kalau ada orang Minang, segera dikahwinkan. Kalau kufu lah, jangan tangkap muat je. Kelima, apa lagi? Orang mati, segera apa kena? Segera diselenggarakan. Yang keenam, sembahyang, segera. Ikut waktu yang segera, jangan lambat-lambat. Jangan subuh pukul 7. Jangan zuhur pukul 4. Asar pukul 6.30. Maghrib pukul 8. Isyak tak apa, isyak boleh lambat, tak apa ya. Pukul 12 pun tak apa. Tapi biar berjemaah. Kalau pukul 12 nak berjemaah dengan siapa? Di rumah boleh lah, dengan isteri boleh lah. Kalau isteri pun jenis lambat juga boleh lah. Ini dia, bersegera. Semayang tu bila masuk waktu segera. Kecuali majlis mengaji macam ini, ini boleh dilambatkan. Memang ada peraturannya, memang ada kebenarannya. Itu 6 perkara yang wajib disegerakan. Kerana menuntut bagi laba itu keuntungan dan darjat pada negeri akhirat. Siapa buat ini, tengok fadilat semayang sunat tarawih tu. Sikit banyak ke malam pertama ini fadilatnya, malam kedua ini fadilatnya, malam ketiga sampai malam yang ke-30 tu fadilatnya macam-macam, satu. Bacalah dalam kitab yang bernama Durratun Nasihin, ada situ fadilat-fadilat semayang tarawih. Walaupun orang katakan hadis ni palsu pula, macam-macam lah, itu tak kira, itu tak kisah. Kerana hadis tu ada, kita terima je lah. Kerana kita bukan lebih pandai daripada pengarang kitab tu. Siapa boleh lebih pandai daripada pengarang kitab tu? Angkat tangan. Kena tengok benar, siapa yang lebih pandai daripada pengarang Durratun Nasihin? Angkat tangan. Hari ini semua dipertikaikan mereka, mana ada hadis-hadis itu tak sahih lah, tak macam-macam.
Bila ada hadis tu terimalah. Who are we to question the ulama before? Kita ni siapa? Nak mempertikaikan ulama-ulama yang dah terkenal tu. Seperti Syekh Daud Fatani. Siapa kita ni nak mempertikaikan Syekh Daud Fatani? Siapa kita nak mempertikaikan Banjari, Arsyad Al-Banjari? Hari ini kita banyak benar mempertikai, sehingga Imam Ghazali pun dipertikaikan orang-orang hari ini, orang-orang baru-baru hari ini. Imam Ghazali, Rasulullah pun dipertikaikan oleh mereka. Baik, maka hendaklah ia jaga baginya dahulu daripada hilangnya. Dibuat yang sunat-sunat tu sebelum dia hilang. Dahulu daripada hilangnya padahal ia tiada mengetahui. Jaga mata tu boleh tengok. Gunakan mata tu sebaik-baik mungkin sebelum apa? Sebelum buta. Telinga tu, gunakan telinga tu sebaik-baik sebelum pekak. Kaki boleh berjalan, gunakan kaki tu sebaik-baik mungkin sebelum lumpuh. Nyawa tu masih ada, gunakan nyawa tu sebaik-baik sebelum padam. Kalau dah padam tak ada apa lagi dah. Kemudian daripada demikian itu fikir ia pada segala sifat batinnya. Hati kita ni fikirkan. Maka hendaklah ia meninggalkan segala sifat kecelaan. Ini kita sendiri yang boleh mengawal diri kita. Orang lain tak boleh. Seperti riak, kibir, ujub, bakhil, hasad dan dengki. Dan memperbuat ia akan segala perkara yang kepujian. Seperti siddiq. Apa itu siddiq? Benar. Siddiq benar. Kemudian ikhlas, sabar, takut dan harap. Itu sifat yang baik. Mesti kita masukkan sifat-sifat yang baik itu dalam diri kita. Dan hapuskan sifat-sifat yang mazmumah daripada diri kita ni. Itu suruh fikir tu. Aku ni bakhil ke tak? Kita cek diri kita ni. Aku ni siddiq ke tak? Aku ni perampus ke tak? Aku ni apa lagi? Ikhlas ke tak? Aku ni sabar ke atau perampus? Dia kena cek. Kita tahulah diri kita. Allah pun tahu, kita pun tahu. Dan kita boleh memperbaikinya atau boleh memburukkannya. Maka memikirkan pada segala kejadian Allah itu sebesar-besar urubat. Urubat itu artinya perbuatan taat. Urubat. Qarib. Menghampirkan diri dengan Allah Ta'ala. Itu urubat. Perbuatan taat dan kebajikan. Dan yang mendampingkan diri dengan diri kepada Allah. Dan terlebih hampir kepada kejadian Allah. Kepada engkau itu. Diri engkau. Kita ni dengan Allah dekat benar, bukan jauh benar. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah dalam Quran. Kalau ditanya kamu tentang Tuhan kamu, ketahuilah bahawa aku ni hampir dengan kamu, kata Allah. Fa inni qarib, aku ni hampir aja. Kejap ni ada dah Allah. Dekat ke jauh dengan kita? Dekat benar. Apa yang kita fikir semua Allah tahu. Dengan kepada Allah dan terlebih hampir kepada kejadian Allah pada engkau. Yang terlebih hampir kepada kejadian Allah kepada engkau itu diri engkau. Maka tilik engkau pada kejadian diri engkau daripada indah susunannya dan cenderung syahwatnya dan segala pendapatnya. Tengok diri kita ni. Mata masih boleh tengok, telinga masih boleh dengar, kaki masih boleh berjalan. Syukurlah kita kerana Allah bagi kita sifat-sifat yang sempurna lagi sebelum ditariknya balik. Boleh tak tariknya balik? Tengok diri kita ni, kaki masih boleh berjalan. Boleh tak tariknya balik? Boleh. Kalau tak boleh berjalan, macam mana? Macam mana? Kalau ada lumpuh kena Tuhan, macam mana? Duduk atas bangku je lah. Mujur tak lumpuh lagi. Kemudian susunan itulah. Elok aja. Mulut kita dekat dengan hidung. Mulut hidung ni dekat dengan mulut. Elok aja. Ngapa mulut ni, hidung ni dekat dengan mulut? Supaya menapis makanan yang masuk dalam mulut kita. Kita ambil makanan, kemudian
Nak nyuak ke mulut, hidung berperanan. Okey kata hidung ngap. Okey kata hidung ngap. Okey kata hidung ngap. Nampak tu? Tak faham ke mana? Macam tak faham aja. Terbeliak aja kopi mata. Blank aja kopanya. Cuba kalau letak di tuan hidung dekat punggung, macam mana kah? 24 jam apa benda diciumnya? Apa diciumnya? Punggung sedap ke baunya? Boleh nak makan letak punggung dulu. Okey kata punggung, baru dia ngap. Okey, ngap sikit punya susah. Itu susunan anggota kita ni yang Allah jadikan setepat-tepat kejadian. Tengok hidung pula. Dia punya lubang tu ke bawah. Kalau tampaknya ke atas macam. Kalau tampaknya ke atas. Sekarang saya balik orang tampaknya hujan, hidung ke atas macam mana? Udah nak berpayung pula dalam sini. Itulah dia. Itu sebab Allah cabar dalam Quran. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kamu, apakah kamu tak nampak kebesaran Allah Ta'ala? Itu dia. Banyak lagi nantilah sampai bila sampai masanya kita akan keluarkan satu-satu kepelikan kejadian kita ni dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak mikir. Ada pun ayat tu sini nanti sekarang kita baca insya-Allah. Seperti siddiq, ikhlas, sabar, takut dan harap, maka memikirkan pada segala kejadian Allah itu sebesar-besar qurbat, perbuatan yang dan kebajikan, yang merupakan kebajikan, yang mendampingkan diri dia kepada Allah, dan terlebih hampir segala kejadian Allah kepada engkau itu diri engkau. Yang tahu betul-betul kejadian Allah tu diri kamu sendiri. Orang lain tak tahu. Ialah diri engkau. Daripada indah susunannya. Cukup indah susunan kita ni. Laqad khalaqnal insana fi. Tak ada sambutan pun ni. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada ke orang pun ni? Ada? Diam aja. Tak hafal lagi. Ya Allah, kalau tak hafal lagi watin aja yang teruk berbenar pun. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Itu dia ya. Maka itu dia ya. Mana kata tadi? Sebaik-baik susunan yang Allah Ta'ala, dan cenderung syahwatnya dan segala pendapatnya memadalah pada mengambil iktibar kerana firman Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu, maka tidakkah kamu lihat, tak nampakkah kamu kebesaran Allah tentang diri kamu sendiri itu? Yakni pada diri kamu itu beberapa tanda yang menunjuk atas kamal. Apa kamal? Kamal apa? Orang nama Kamal, nama Kamil, nama Kamilah. Apa? Kamal. Kesempurnaan, kesempurnaan. Kamaluddin. Agama yang sempurna. Kamal tu sempurna lah tu. Kamil tu pun sempurna juga. Kamaliyah tu perempuan yang sempurna. Kamal iaitu sempurna kudrat Allah Ta'ala. Tak boleh komplain pun apa saja yang Allah cipta bagi manusia ni. Maka hendaklah kamu mengambil iktibar, pelajaran, dan kamu telik kepada barang yang pada diri kamu. Telik barang yang ada pada kita ni. Tak dapat nak dipertikaikan. Semua ada gunanya belaka. Pada diri kamu daripada permulaan kejadian kamu hingga kesudahannya. Kita ni tak sedar Allah jadikan dalam badan kita ni ada spare part tahu. Saya dulu buat bedah jantung. Apa spare partnya? Ambil urat dari kaki ni naik ke atas. Kita pun tak tahu. Rupanya kita ni ada spare part. Jantung ni dia tak boleh berfungsi. Kenapa? Dia kena blok, tak boleh lalu. Highway-nya kena sekat. Rupanya ada urat yang boleh diambil untuk menggantikan, untuk menjadikan highway. 3 lubang tu dia ditampung balik. Ini siapa menjadikannya? Siapa menjadikannya? Allah Ta'ala menjadikannya. Kita tak tahu, dah lama, dah hidup lama baru tahu. Itu dia. Tidak terasa kebesaran Allah. Kalau tak terasa saja yang benar-benar lagi. Tilik kepada barang yang pada diri kamu daripada permulaan kejadian kamu hingga kesudahannya, daripada indah susunannya
Indah susunan Allah tu daripada badan kita tu. Daripada kita kanak-kanak, daripada kita kecil lagi, daripada apa tak tahu sehingga sekarang ni sudah jadi banyak benda yang kita tahu. Satu hal, kemudian daripada satu hal yang sangat ujub, mengkagumkan. Ya, kadang-kadang dia tu macam kita heran, macam mana boleh jadi rupa ni, ya? Mengkagumkan. Benda tu ada pada kita. Sangat ujub kita ni, iaitu mengkagumkan hukumnya dan sangat teguh perbuatannya. Ya, contohnya kuku saya ni kalau tak potong apa jadi? Panjang. Rambut saya kalau tak potong macam mana? Panjang. Ya ke tak? Janggut saya kalau tak potong macam mana? Panjang, berjelek-jelek. Ya? Lagi? Apa lagi? Misal saya kalau tak potong panjang. Tapi pasal apa bulu kening tak panjang? Tuan-tuan dan puan, pasal apa bulu kening tak panjang? Bulu mata tak panjang. Kalau panjang sikit kesusahnya kita ni. Ada berapa tahun dah tuan-tuan tak pernah potong bulu kening? Saya dah 73 tahun tak pernah potong. Tak ada panjang pun, macam itu aja. Dia tumbuh. Kalau kita cukur dia tumbuh dah. Tumbuh. Tak payah balik orang cukur. Balik orang cukur tumbuh dah. Tumbuh. Tapi sampai ke satu peringkat dia berhenti tumbuh. Hal itu aja. Kenapa? Kerana inilah kesempurnaan kejadian Allah Taala. Kalau tampilnya panjang macam mana? Bulu kening tu tampilnya panjang macam mana? Macam mana nak tengok? Macam mana nak bawa motor? Ya. Saya nak bersyarah membayar buka tu. Assalamualaikum ni. Sikit keteruknya. Itu dia. Ini yang Tuhan suruh fikir ni. Fikirkan kejadian kamu tu sendiri. Dan beberapa yang halus-halus daripada Lataif tu artinya halus. Latif tu halus lah tu. Orang nama Latif tu halus aja. Perangainya halus, lembut aja. Begitu juga orang nama Latifah. Halus aja perangainya. Yang mulia-mulia seperti nur iman. Itu benda-benda halus yang kita tak boleh pegang, tak boleh nampak, tak boleh tengok mana rupanya iman tu. Nur iman, cahaya iman. Itu yang paling halus. Dan makrifah. Makrifah tu apa? Kenal betulkan Allah. Banyak orang ngaku makrifat ni. Aku makrifat ni. Tapi sebenarnya tak makrifat. Nak makrifat sebenarnya tuan-tuan, yang pertama dia kena kenal Allah.